وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Kasim dan bersyukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya dapat kita bersua pada pagi ini di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita ini diangkat sebagai salah satu daripada taman-taman syurga, insya-Allah. Baik, sebagaimana Ustaz Kasim memperkenalkan saya tadi, saya amat berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini kita mula berkenalan dan mudah-mudahan perkenalan kita ini bukan hanya sekadar di sini sahaja. InsyaAllah dengan perkenalan yang Allah Ta'ala mulakan dengan kursus jenazah ini, kita akan dipertemukan di padang mahsyar dalam satu pertemuan yang diridai Allah. Mudah-mudahan semoga ilmu yang kita kongsikan bersama pada hari ini dapat memberi manfaat dan dapat memberi satu faedah ataupun satu perubahan dalam hidup kita, insya-Allah, kerana kita semua adalah bakal jenazah. Saya telah mendirikan rumah tangga, mempunyai anak 6 orang, semua lelaki. Jadi pada saya dunia lelaki tak jauh daripada saya, dekat sangat dengan saya. Seorang suami dan jadi 7 lelaki dikelilingi, mengelilingi saya lah. Baik, sebelum kita memulakan majlis pada hari ini, sebelum kita memulakan sesi majlis ilmu kita pada hari ini, pertama sekali ingin saya tekankan di sini, apa tujuan ataupun apa niat ibu-ibu, bapa-bapa datang ke kursus jenazah pada hari ini? Apa niat? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Dan apa niat ibu-ibu, bapa-bapa sekalian? Biasanya jawapan yang saya terima, nak tambah ilmu. Betul tak? Yang keduanya, kalau nak mulakan, saya rasa dalam nota semua dah ada. Kalau baca pun tak susah nak faham, sebab adab-adab menziarahi pesakit dan perkara yang berkaitan dengannya tu tak jauh lah dengan diri kita. Sebab yang muda akan tua, betul tak? Yang sihat, mudah-mudahan sihat lah, tapi tak mustahil daripada sihat akan sakit. Sekarang pun dah mula ada rasa-rasa sakit kan? Kejap lagi tengoklah, ada yang pegang pinggang, ada yang tunjuk, ada yang dah cari dinding, ada yang kat lutut, kan? Ada yang mula cari-cari tiang kejap lagi. Itu tanda-tanda lah tau. Baik. Tapi saya tak lupa ni nak tanya ni, apa niat tuan-tuan dan perempuan datang ke kursus pengurusan jenazah? Lillahi ta'ala, alhamdulillah. Baik, saya berkhidmat dengan tentera bermula tahun 1987. Ketika itu umur saya baru 20 tahun. Saya bersara pada tahun 2009. Umur saya 42 tahun. 22 tahun saya berada dalam khidmatan tentera. Sekarang hampir 6 tahun saya bersara. Kami musuh 48 tahun. Dan biasa saya terbalikkan kepada anak saya, umur ni sekarang dah 84 tahun. Kenapa? Dah tua sangat ke? Biar kita rasa kita umur tua, kerana kubur dia tak mengira usia. Kecil, muda, sehat, sakit, kaya, miskin, berpangkat, berdarjat, semua akan dipanggil Allah Ta'ala. Ada rumah banglo ke, ada rumah bangla ke, ada rumah pondok ke, istana ke, semua akan menjadi ahli kubur.
Jadi biasanya semasa perkhidmatan dulu saya belum pernah menghadap orang yang sakit. Sakit biasa-biasa tu biasalah pergi ziarah. Tetapi selepas saya bersala, biasanya saya akan dipanggil untuk melihat ataupun memastikan bahawa dah ada tanda-tanda mati ataupun belum, dah dekat dengan mati ataupun belum. Bermula daripada tahun 2007 saya dah mula berceramah di Negeri Sembilan. Tempat perkhidmatan pasukan terakhir saya berkhidmat di Kamp Rendak Melaka, dan sekarang saya menetap di Melaka. Saya daripada Melaka ni ya. Ya. Walaupun saya di Melaka, tetapi saya dilahirkan di Negeri Sembilan. IC saya tetap 04. 05, 04 Melaka, 05. 05. Mak saya orang Pulau Pinang, ayah saya orang Perak. Macam mana pula saya dicampak dekat Negeri Sembilan? Ayah saya bekerja dengan Jabatan Paritan Taliahi. Saya dilahirkan di Negeri Sembilan. Seluruh Negeri Sembilan dia dah mengantau. Alhamdulillah, setelah saya dilantik sebagai penceramah tetap kursus jenazah untuk seluruh Negeri Sembilan, saya dah sampai Kelakar, Kerja Lebu, Simpang Beretang, Simpang Durian, saya pergi je dah. Asalkan ilmu yang saya nak beri ni sampai kepada semua, kerana kebanyakan yang mengurus jenazah tak sebaya saya. Majoritinya sebaya mak-mak saya. Kesian saya tengok. Kecuali tentera sahaja yang menyediakan ustazah-ustazah muda-muda. Seawal umur 20 tahun dah berkhidmat, dah kena menghadap jenazah. Tetapi bukan tugas khas kami. Antara tugas-tugas dia menguruskan jenazah. Alhamdulillah, dengan berkat pengalaman yang diberi, sehingga sekarang saya masih belajar lagi. Setiap kali Pusat Dakwah mengadakan kursus-kursus untuk petugas mengurus jenazah, saya akan hadir, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan sambil saya menyampaikan ilmu, kita kongsi ilmu. Mungkin ada daripada kalangan ibu-ibu atau tuan-tuan sekalian nak berkongsi ilmu nanti. Ya? Baik. Kita buka muka surat yang pertama, ada adab menziarah pesakit. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarahilah orang sakit, beri makanlah orang yang kelaparan, dan merdekakanlah tawanan. Riwayat Al-Bukhari. Ziarah orang sakit, biasa tak kita dengar orang meninggal tiba-tiba? Biasa tak? Kalau kita dengar, engkau tahu tak si Dolah tu dah meninggal? Semalam, minta maaf kalau ada yang Dolah sini. Panjang umur dia. Panjang umur dia. Tiba-tiba pula keluar yang Dolah malangnya. Baik. Kata, semalam jumpa dia sihat je, tiba-tiba je. Biasa tak? Biasa kan? Apa sakitnya? Biasa tak kita dengar? Dia meninggal, kenapa? Biasa tak dengar? Biasa kan? Biasanya, kebanyakannya orang meninggal biasanya ada sebab dan musabab. Jarang-jarang orang meninggal tiba-tiba. Tengah duduk sembang, tapi dah banyak dah berlaku sekarang ni. Tengah duduk sembang, tengah main badminton, tengah main bola, jatuh, terus meninggal. Kan? Dah biasa dah dengar tu. Baik, ziarahilah orang sakit, beri makanlah orang yang kelaparan, dan merdekakanlah tawanan. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, apabila kita adab-adab menziarahi orang sakit, menziarahi orang sakit ini dituntut dalam Islam. Itu sebabnya disebut dalam hadis. Dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang muslim, tiada seorang muslim pun yang menziarahi saudaranya di waktu pagi. Bukan ada ya, tiada. Tiada seorang muslim pun yang menziarahi saudaranya di waktu pagi, melainkan ada 70,000 malaikat yang mendoakannya supaya memperolehi rahmat Allah, hingga orang itu berada di situ di waktu petang. Dan jika orang itu menziarahinya di waktu petang, lalu 70,000 malaikat yang mendoakannya supaya rahmat Allah, hingga orang itu berada di situ di waktu pagi. Juga orang itu akan memperolehi tempat buah-buahan yang menunggu dipetik di dalam syurga. Riwayat At-Tirmizi. Baik. Di sini membawa maksud bahawa
je dapat pahala kan. Senang sangat. Tapi yang penting macam kata tuan tadi lah seorang lillahi ta'ala. Kita buat apa pun semua sekadar mudah-mudahan lillahi ta'ala. Baik. Kembali kepada niat yang saya tanyakan tadi. Selama saya berkhidmat 22 tahun, campur-campur tolak hampir 28 tahun, ya. Setelah saya, macam mana kita nak tahu orang ni hampir mati? Orang ni dah dekat nak mati, orang ni dah nazak. Tak ada ilmu yang saya boleh turunkan kecuali kita kena sentiasa dekat dengan orang sakit. Contohnya macam mana? Boleh bagi contoh tak? Contohnya macam mana kalau kita kata kita nak selalu dekat dengan orang sakit. Kecuali kalau yang bekerja doktor lah. Ada doktor tak kat sini? Ataupun medical assistant ke, MA, HA? Ada tak? Ada kan? Nurse ke? Ataupun jururawat? Orang yang macam ni dia dekat dengan orang sakit, dia tahu. Walaupun dia bukan pengurus jenazah, tukang mandi jenazah, tetapi dia ada ilmu ni. Ya. Kemudian macam mana kita nak tahu? Pertama sekali, betulkan niat kita, tujuan aku datang ke kursus jenazah hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hati aku untuk menguruskan jenazah orang yang paling aku sayang. Siapa dia orang yang paling kita sayang? Siapa? Ibu bapa. Lagi? Anak-anak. Lagi? Saudara mara. Susah je macam nak sebut suami isteri ni. Ya? Suami isteri. Itu tak tahulah siapa yang pergi dulu antara suami dengan isteri. Suka suami pergi dulu ke suka isteri pergi dulu? Saya ada dengar ceramah Tuan Ibrahim, Tuan Mat. Dia kata bagusnya isteri meninggal dulu. Pertama dia kata kalau isteri mati dulu, suami boleh mandikan jenazah isteri. Isteri tak boleh mandi jenazah suami ke? Boleh kan? Dah datang kursus jenazah dah hari ni 2 hari lagi. Okey, kemudian dia kata kalau isteri mati dulu, suami boleh sembahyangkan jenazah isteri. Kotlah dia boleh jadi imam sembahyang. Kot dia tak boleh, orang lain juga yang sembahyangkan. Betul tak? Yang ketiganya dia kata kalau isteri mati dulu, suami boleh kubur-kubur sambut jenazah isteri. Orang perempuan tak boleh masuk dalam kubur. Memang betul pun begitu kubur pun dilarang, tak digalakkan. Tapi tak kira lah siapa yang mati dulu, Wallahualam. Cabut undilah nanti. Main wan tusung ke, kau mati dulu ke, aku mati dulu ke, Wallahualam. Ya? Tapi untuk mengenali orang yang hampir mati bukan dalam masa sehari dua kita boleh tahu. Kecuali kalau kita dekat dengan orang sakit. Seperti siapa? Nenek, mak, ayah. Ni nenek, mak, ayah ni antara orang. Tak kira lah nenek sebelah mak, sebelah isteri ke, nenek sebelah suami ke, datuk sebelah suami ke, datuk sebelah isteri ke. Kalau dengar mereka sakit, bagi yang bekerja ambil cuti. Ini nasihat saya. Jangan isteri kata, bang hari ni mak saya sakit, dia balik rumah mak. Tu suami pula kata, ni mak saya sakit, kenapa tak nak balik? Dia kata, ini pun masalah juga. Mak mertua, mak kita. Bapak mertua, bapak kita. Ya. Beginilah cara dia kita nak kenal. Saya menjaga nenek saya seawal umur saya 15 tahun. Nenek saya tak nampak dah mata dia. Dah tak nampak dah mata dia. Setiap pagi kalau dia nak bangun sembahyang subuh, dia akan tunggu matahari keluar baru dia pergi bilik air. Kita nak papah dia pergi bilik air, dia tak ada. Tak payah dia kata. Tok boleh pergi sendiri dia kata. Dia hanya nampak tetapi kalau saya tengah ajar adik-adik saya ngaji Quran, dia akan kata salah tu. Dia kata padahal dia tak nampak. Duduk saja di terbaring atas katil, dia akan mengaji. Yasin tu memang dekat mulut dia saja. Jadi seawal umur saya 15 tahun, saya dah tahu. Belajarlah mengaji sampai pandai, sampai fasih, sampai hadam Al-Quran, tajwid Al-Quran itu, supaya masa kita sakit nanti, andai kata tak ada orang datang
buat diri sendiri. Boleh harap ke anak 6 orang macam saya ni, anak 6 orang ni boleh kata semua boleh layak jadi imam? Boleh harap ke dia orang datang duduk sembah kita tiap-tiap hari, salam kita tiap-tiap pagi sebelum pergi kerja? Seorang duduk dekat seorang contohnya duduk dekat Bangi, seorang duduk dekat Kelantan, seorang duduk kat Terengganu. Habis hantar anak sekolah belajar dia. Fasih ni bukan maksud kita hafal tak. Fasih bila kita baca tu kita boleh jadi imam. Ubah diri kita mulai hari ini, kerana Al-Quran ini akan menjadi lampu, akan menjadi penyuluh untuk kita, bukan orang lain. Amal ibadah kita yang akan kita bawa kat sana nanti. Masa kita sakit itu, kita dah tahu dah, kita dah nampak dah. Kalau macam saya pergi ziarah orang sakit, bukan nak kata tinggi ilmu tidak, tetapi kita dah tahu dah, orang yang sakit ni amat sakit ini, perlukan kesabaran yang tinggi, perlukan kekuatan tenaga, perlukan istiqamah untuk beribadah kepada Allah. Bagi yang tak lawas kencing, macam mana nak pergi bilik air? Bagi yang tak boleh bangun, macam mana dia nak sentiasa berwuduk? Bagi yang sentiasa berhadas dalam keadaan muhaddas, macam mana dia nak sentiasa berwuduk? Macam mana anak-anak sentiasa nak ambil wuduk untuk dia? Boleh ke anak ni 24 jam tunggu ayah dia, tunggu mak dia untuk angkatkan wuduk pada dia? Sedangkan orang dalam keadaan sakit ini, sebaik-baiknya dia sentiasa dalam keadaan berwuduk supaya dia ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita tak kuat, kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak kontrol diri kita? Orang yang sakit dah, orang yang jaga orang sakit ni lagi sakit sebenarnya. Saya pernah tengok depan mata saya seorang anak meletakkan mak dia dalam bilik air. Dia siapkan buat pangkin, tahu pangkin? Yang ada papan, tak ada alas tilam pun. Betul-betul alas tilam yang hak berjaring-jaring tu. Dia letak dalam bilik air, senang. Mak dia kat situlah berak, mak dia kat situlah kencing, mak dia kat situlah tidur. Macam mana keadaan tu? Itu saya kata orang yang menjaga orang sakit ni kena kuat sebenarnya. Kalau dia buat orang sakit macam tu, sebenarnya dia lebih sakit lagi. Bayangkan saya ketika itu, saya bayangkan diri saya, andainya akulah keadaan macam ni, anak-anak aku buat aku macam mana? Itu baru yang pertama. Saya melihat itu ketika saya belum ditugaskan sebagai guru agama, masih bersekolah lagi. Ya Allah, kesiannya, saya kata, anak-anak buat macam ni. Padahal anak-anak semua lelaki. Betul. Saya bimbang juga masa anak kecil-kecil dulu, setiap kali anak lahir dia kata, nanti kalau ustazah sakit, siapa nak jaga ustazah, dia kata. Sekarang ni nak harapkan anak lelaki tak, yang ada depan saya ni, yang lelaki ni semua baik-baik belaka ni, mudah-mudahan ya, baik-baik belaka. Yang lelaki yang kat tempat lain lah, mudah-mudahan kat Afrika ke, kat Namibia ke, kat Malaysia ni lelaki semua baik-baik belaka. Apabila ada, sebab apa berlaku di zaman Rasulullah, seorang anak muda, setiap waktu dia mengendong. Sebut gendong ni, faham tak gendong? Dia letak mak dia kat belakang. Dia gendong. Macam orang Korea, dia cerita Korea tu, dia gendong kat belakang. Setiap waktu, bila sebut setiap waktu ni, 5 waktu sehari semalam, dia mengendong mak dia. Waktu Zuhur pergi masjid, kemudian balik rumah. Waktu asar kan pergi masjid, balik lagi ke rumah. Kan maghrib kan bawa lagi mak pergi masjid, balik lagi rumah. Isyak kan pergi lagi masjid, balik rumah semula. Besok subuh boleh bawa. Setiap hari dia buat mak dia macam tu. Sehingga pada satu hari Rasulullah berjumpa, dia berkata apa? Wahai pemuda, syurgalah tempat engkau. Ya Allah, kita kalau Rasulullah cakap jamin syurga ke tak? Allah SWT bahagianya. Tetapi anak muda ni kata apa? Tidak, ya Rasulullah. Rasulullah terperanjat. Kenapa? Kerana aku sentiasa mendoakan ibuku supaya cepat mati. Kalau kita nak cerita ke orang, sebenarnya daripada kisah ini menunjukkan orang yang menjaga orang sakit ni, ya. Saya pun baru kematian ibu mertua saya, baru meninggal juga. Hampir setahun lah, kiranya baru lagi depan mata saya, terbayang-bayang lagi. Ya. Lama dia sakit, lebih kurang 6 tahun, tak boleh bergerak, tak boleh ni, dia boleh mengesok sahaja. Tetapi kuatnya dia, setiap kali masuk waktu,
setiap kali sebelum masuk waktu, setengah jam sebelum masuk waktu, dia akan mandi. Setiap waktu dia akan mandi sebelum dia sembahyang. Tempat sembahyang dia betul-betul depan bilik air. Anak-anak marah, mak ni apa sembahyang depan bilik air ni kotor, entah-entah keluar dari bilik air tak bersih.